behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, di sini saya ingin menerangkan sedikit tentang penggunaan BPE atau kelengkapan pelindung diri. Okey, merujuk kepada peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kelengkapan pelindung diri atau PPE ditafsirkan sebagai apa-apa kelengkapan yang dimaksudkan untuk dipakai atau dipegang oleh seseorang yang sedang bekerja dan yang melindunginya terhadap satu atau lebih risiko kepada kesihatan dan keselamatan, dan apa-apa aksesori tambahan yang direka untuk memenuhi matlamat itu. Langkah-langkah keselamatan kelengkapan pelindung diri merupakan langkah terakhir yang diambil bagi mencegah kecederaan atau kemalangan yang disebabkan oleh hazard pekerjaan. Penggunaan PPE hanya untuk digunakan apabila langkah-langkah yang lain tidak sesuai atau tidak boleh dilaksanakan. Selain itu, penggunaan PPE juga dipraktikkan bagi melengkapkan atau menambahkan cara lain kawalan risiko dan seterusnya menggunakan risiko kecederaan. Bagaimanapun, penggunaan PPE merupakan pendekatan yang perlu apabila langkah kawalan kecederaan, kawalan pentadbiran dan prosedur kerja tidak dapat melindungi kerjaan daripada hazard dan kecederaan yang mungkin timbul daripada pekerjaan yang dijalankan. Kesesuaian PPE adalah bergantung kepada fisiologi penggunaan dan berbeza mengikut individu. Sehubungan itu, pemilihan PPE adalah merupakan faktor yang penting bagi memastikan keberkesanan dalam penggunaannya. Selain faktor penyelenggaraan, turut memainkan peranan penting dalam memastikan penggunaan PPE. Okey, kategori kelengkapan pelindung diri terbagi kepada 7 bahagian. Yang pertama, pelindung badan. Yang kedua, pelindung pernafasan. Yang ketiga, pelindung tangan. Yang keempat, pelindung kaki. Yang kelima, pelindung mata. Yang keenam, pelindung kepala. Dan yang terakhir, pelindung pendengaran. Okey, seterusnya rakan-rakan saya akan menerangkan sedikit atau memberi menerangkan fungsi tentang penggunaan PPE dan menunjukkan cara pemakaian yang betul lah di tempat seperti bengkel, tempat amal lah. Okey, kita saksikan video tersebut. Bangunan pengklorinan. Okay, sebelum kita memulakan kerja-kerja untuk menukar drum klorin, kita memerlukan 3 alat PPE yang sesuai, iaitu yang pertama ini adalah glove, yang kedua face mask, dan yang ketiga adalah safety boot. Okey, dan sekarang saya akan tunjukkan cara-cara pemakaian alat PPE ini. Okey, yang pertama pakai okey, seterusnya kita upload.
Dan yang terakhir dan yang paling penting, sebab klorin adalah gas yang mengakir, jadi kita kena pakai face mask dengan filter. Okay. Cara pemakaian dia macam ni. Okay. Pastikan dia letak, pastikan dia sama dengan ini, dan di sini dan di atas. Ni tak apa, ni tak apa. Pastikan tiada gas yang boleh masuk itu, untuk mengelakkan kebocoran gas klorin masuk ke dalam sistem pernafasan. Dan sekarang kita boleh masuk ke bilik pengklorinan. Okey, jadi untuk prosedur ini, alat-alat yang perlu kita gunakan adalah seperti ini. PPE yang sesuai sebelum kita memulakan kerja-kerja penukaran drum klorin. Okey, sekian. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Sekarang kita berada di bangunan kimia, iaitu bangunan penampungan klorat. Di sini ada alat keselamatan yang perlu kita pakai semasa untuk membuat bancuhan klorat di dalam makmal inilah. Dan cara-cara pemakaian alat-alat ni macam ni, Google kita untuk mengelak daripada mata kita masuk habuk serbuk klorat tu. Ni model kita. Seterusnya ni alat pernafasan. Alat pernafasan ni untuk menghalang daripada habuk klorat masuk ke saluran pernafasan. Ini amat penting lah untuk mengelak daripada bahan tersebut. Dan ni glove. Glove pun dia ada dia punya spek dah. Sebab untuk menukar pencampuran bahan fluoride ni, kita memerlukan glove jenis getah lah, supaya bancuhan nanti tidak menyerap masuk kena tangan. Ini kasut keselamatan ataupun safety boot. Okey, yang ini setelah siap kita pakai alat-alat keselamatan untuk pencampuran fluoride. Seterusnya kita terus boleh masuk ke dalam. Inilah bilik pencampuran fluoride. Inilah contoh yang kita pakai di loji ni. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah melakukan eksperimen tadi. Seperti kita ada dua bangunan yang digunakan, satu di bangunan kulit dan sekarang ni kita berada di bangunan kimia lah. So saya di sini untuk memaklumkan ataupun menyatakan ada bahan-bahan equipment ataupun barangan yang lain selain daripada barangan yang telah digunakan tadi. Yang pertama, barangan yang
paling mudah dan paling asal untuk digunakan adalah seperti mask ini, mask ataupun pelindung mulut dan hidung ini. Okey, dia digunakan di bahagian-bahagian yang mana yang berisiko tinggi untuk berlakunya pencemaran. Okey, dan cara pemakaiannya adalah mudah seperti begini. Kita pakai, kita selitkan di telinga, and then kita tekan di sini. Pastikan dia kemas. Okey. So yang keduanya saya nak tunjuk topi keselamatan. Okey, baik, topi keselamatan ni ia berbagai-bagai jenis dan selalunya digunakan adalah di Malaysia ni adalah berjenama Pro-Guard lah. Dan pastikan Pro-Guard, alright. So dan pastikan ada cop sirim yang menyatakan bahawa topi keselamatan ini mempunyai piawai yang tertentu dan mempunyai ciri-ciri keselamatan yang telah dipiawaikan. Alright. So sekarang dia ada dalam topi keselamatan ini dia ada beberapa bahagian. Satu, keledar keselamatan. Yang kedua adalah plastik penyerap hempapan. Alright. So cara pemakaiannya adalah mudah. Letak di sini. Kita adjustkan di belakang. Kita laraskan saiznya mengikut pada saiz kepala kita. Alright. Okey. Tarikkan keledar keselamatan ke bawah. Pastikan dia kemas. Baik. So yang ketiga, ketiganya adalah baju ataupun vest keselamatan. Vest keselamatan ni kerap kali digunakan pada waktu malam lah, ataupun di tempat seperti jalan-jalan raya yang sesak, ataupun di tempat-tempat yang mana yang berisiko tinggi, berlakunya kemalangan. Okey. Sebagai contoh, selalu kerapnya di bangunan-bangunan yang baru dibina, okey, di jalan-jalan raya ataupun di kawasan-kawasan yang gelap lah. Okey, cara pemakaiannya seperti ini saja. Right. And then lekatkan di sini. Begini. Alright. Apa yang anda lihat video sebentar tadi adalah fungsi tentang DPE lah. Dan cara pemakaian di tempat yang betul lah. Okey, secara kesimpulannya adalah penggunaan PPE merupakan pendekatan yang paling biasa dipraktikan di tempat kerja. Bagaimanapun penggunaan PPE yang diaplikasikan sebagai langkah terakhir kawalan hazard hanya terhad dalam melindungi atau sekurang-kurangnya mengurangkan risiko kecederaan yang dialami oleh pekerja. Adalah disarankan agar penggunaan PPE juga turut diamalkan beserta langkah pengawalan risiko yang lain bagi memastikan pekerja dan pelawat yang berada di kawasan pembinaan atau di kawasan pemahaman berada di dalam keadaan selamat dan sihat. Okey, sekian saja video daripada kami tentang penggunaan PPE atau kelengkapan pelindung diri. Okey, sekian, terima kasih. He says they talk with a big smile, but they haven't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going